Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar saya pada malam ini di YouTube dan juga Facebook. Saya tak live di Twitter dan juga di TikTok malam ni. Phone saya pun dah nak habis bateri dah. Saya tak berada di tempat yang saya biasa ada lah. So, suara macam mana tuan-tuan? Suara, thank you. Salam reformasi LTL. Oh, daripada Jogja pun ada. Cheryl Kuah, thank you Cheryl Kuah. Thank you Pak Man Alwangsa Majuri. Salam LTL Madani. BTA Ceras, terima kasih. Virus PN, VPN, Rajakan Bersama, thank you. Good evening Ling Ling, terima kasih. Okay, terima kasih. Good evening. Suara okay, terima kasih. Buatlah lambat sikit kami nak layan bola dulu. Tak apa Muhammad Zahar Sudin, tak apa, layan bola teruskan saya sebab rakaman ada. Tapi nak dengar dua-dua serentak pun tak apa, sambil-sambil kan masalahnya. Thank you. Suara clear, terima kasih. Saya nak kenal live juga malam ni sebab saya pun nak tengok bola juga sebenarnya kan, tapi dah berapa gol lah sekarang ni. Saya pun tak follow. Saya baru meeting. Baru saja selesai meeting. Alhamdulillah. Hari ini adalah satu pembentangan bajet yang menarik bagi saya. Satu pembentangan bajet yang menarik dengan satu jumlah yang besar. Tidaklah terlalu besar, out of proportion tak. Dia bagi saya reasonable dalam kadar dia. Dan saya nampak banyak perkara yang boleh. Itulah saya kata, kalau kita tata kelola kita bagus, corruption kita tak ada dan sebagainya, kita tak ada kepentingan peribadi dan sebagainya, pemimpin kita bukan orang pemimpin yang hanya memandang poket dia sendiri, maka kita akan nampak betapa bajet itu boleh diberikan kepada yang sewajarnya. Of course, bajet ini tidak sempurna. Jangan pernah sekali-kali anggap dia sebagai sempurna, kerana bila dia dah sempurna seolah tak ada pembetulan yang kita boleh buat. So kita tak boleh anggap macam tu. Kita anggaplah bajet ini sebagai satu permulaan kepada satu langkah besar yang kita nak lakukan insya-Allah pada masa akan datang. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Antara yang menarik, dia banyak kat TikTok tak ada ke? Tak ada. Saya tak buat live kat TikTok, bateri saya dah nak habis dah. Bateri phone saya dah nak habis, jadi saya tak boleh buat live kat TikTok. Baik, antara perkara yang menarik ini saya akan highlight beberapa saja. Dia banyak lagi tuan-tuan boleh tengok sendiri, banyak yang media yang cover, tapi antara yang saya nak sebut, penjawat awam dapat dana insentif awal RM2,000 tuan-tuan. Uish, menarik ni. Sementara menunggu semakan semula gaji, maksudnya skim gaji pegawai kerajaan akan disema dan elawan tetap penjawat awam siap. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan bersetuju memberikan insentif awal sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. RM2,000 tuan-tuan. Bukan RM500, bukan RM700, RM2,000. So kecil dia maklumkan kerajaan bersetuju untuk memberi barang insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade bawah 56. Ini termasuk lantikan kontrak dan juga RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam melibatkan kesemua, termasuk polis, bomber, tentera, angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform katanya. Semua ni dapat. Walaupun ada di kalangan mereka tak menyokong PMX pun, tetapi PMX tak melihat semua tu. Dan ada satu benda yang menarik saya akan sebut sekejap lagi tapi tak ada saya jumpa dalam ni. Katanya semasa membelantang menjawab tadi, Anwar berkata barang insentif RM1,000 itu turut dipanjangkan kepada semua pesara kerajaan. Semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen serta veteran tidak berpencen pun dapat. Ui, gila lah. Bayaran ini akan dibuat sekaligus pada akhir Februari 2024 bagi meringankan beban persediaan pra-persekolahan dan anak-anak persiapan menjelang bulan Ramadan dan Syawal. Kajian sistem saraan perkhidmatan awam ini akan meneliti keperluan semua skim perkhidmatan dan dijaga akan dimuktamadkan pada penghujung tahun hadapan. Kali terakhir semakan ada pada tahun 2012. Perdana Menteri berkata kerajaan menyarankan majikan swasta mengkaji semula saraan serta ganjaran kepada pekerja mengambil kira cabaran kos sara hidup. Tahun depan kerajaan akan mula mempergiat sesi libat urus. Saya menyeru pihak swasta untuk memberi ganjaran terutama kepada syarikat yang mempunyai keuntungan yang munasabah, kata beliau. Baik, sebelum saya pergi yang kedua ni, okey. Yang ni saya nak bawa. Yang ni saya bawa perasan tadi dalam media.
1.1 bilion. 1.1 bilion untuk apa tuan-tuan? 1.1 bilion selesaikan bekalan air di Kelantan, Sabah dan juga Labuan. Sejumlah 1.1 bilion disediakan bagi menyelesaikan isu air, bekalan air di Kelantan. Bekalan air, Kerajaan Persekutuan berikrar isu bekalan air harus dinoktahkan terutama di Kelantan, Sabah dan Labuan. Bagi negeri Kelantan, projek pembinaan loji rawatan air Macang fasa 1 berkapasiti 250 juta liter sehari akan dilaksanakan bagi meningkatkan reserve bekalan air. Paip simen asbestos juga diganti bagi mengurangkan kadar kehilangan air serta gangguan bekalan air ekoran paip bocor. Sementara menunggu projek siap, sewaan lori tangki dan tangki statik akan ditambah bagi memastikan rakyat Kelantan mendapat bekalan air segera ketika berlaku gangguan. Bagi mengatasi isu bekalan air di Kota Kinabalu, tumpuan untuk memulih dan mengganti infrastruktur serta peralatan bagi meningkatkan kapasiti loji rawatan air. Tuan-tuan, inilah saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak dengar cakap saya. Tak nak dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap saya. Saya kata Kelantan tu tak payah bantu. Tak payah bantu Kelantan tu. Dia tak sokong pun kita. Tetapi ini Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Ini Anwar Ibrahim. Dia bukan politik dendam. Dia politik melihat rakyat dahulu. Dia tengok keperluan rakyat. Dia bukan tengok, yang ni tak sokong aku, aku tak bagi. Yang ni sokong aku bagi lebih. Tak ada. Dia tengok pada keperluan rakyat. Dan kenapa boleh bagi? Kenapa boleh bagi? Sebab tak korup. Sebab tata kelola yang baik. Sebab bagi 400 juta bukannya beli Mercedes dahulu. Anwar Ibrahim gaji pun tak ambil. Penasihat 5 orang gaji pun tak ambil. Zaman Perikatan Nasional setahun kena bayar penasihat ekonomi 5 juta, tuan-tuan. 5 juta untuk bayar penasihat ekonomi. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim 1 sen pun tak terima penasihat ekonomi ni. Tak ada duit dibayar kepada mereka. Perdana Menteri Keuangan pun tak ambil gaji. Tapi saluran dia tak banyak tu, berapa juta aja. Ya, betul, berapa juta. Tetapi maksudnya dia fokus kepada nak membantu rakyat. 1.1 bilion, insya-Allah berkemungkinan kalau tak tahun ini, tahun hadapan, tahun satu lagi, isu air di Kelantan akan selesai. Saya nak tanya orang Kelantan ni, inikah orang yang kamu kata peliwat? Inikah orang yang kamu kata ejen Amerika? Inikah orang yang kamu fitnah? Inikah orang yang kamu caci, kamu maki? Bukan semua orang Kelantan Yang majoriti orang Kelantan tak buat macam ni. Ini geng-geng walaon ni. Tetapi Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lihat tak walaon-walaon yang setan-setan yang sikit-sikit tu tak. Dia fikirkan majoriti rakyat Kelantan yang sebenarnya tertipu. Dia bukan mengundi PAS tu sebab dia percaya kepada PAS, ataupun dia bukan apa, sebab dia tertipu dengan fitnah, dia tertipu dengan apa orang kata kepercayaan bahawa kalau mengundi Anwar Ibrahim nanti susah kita. Dia tertipu dengan kepercayaan itu. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan, tuan-tuan, nak membuktikan bahawa inilah dia Islam yang sebenar, pemimpin Islam yang sebenar. 1.1 bilion menyelesaikan masalah ini, di mana puluhan tahun bertukar kerajaan, 33 bulan, tuan-tuan, 33 bulan PAS pun tak berjaya settle benda ni, tuan-tuan. 33 bulan jadi kerajaan, PAS pun tak berjaya settle benda ni. Tetapi ni tak sampai setahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun membentangkan bajet selesaikan masalah air di Kelantan. 1.1 bilion, insya-Allah. Mungkin tak 100%, tapi lepas ni kalau saya datang Kelantan, air tu insya-Allah ada. So kalau saya buka pipe tu, setiap kali tuan-tuan buka pipe dekat Kelantan lepas ni, kalau air tu bersih, ingatlah, inilah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap anda. Dalam masa yang sama, tuan-tuan juga, ni banyak sebenarnya, tapi saya nak bawa semua tak boleh. Saya buat sikit-sikit je. Universiti tak boleh halang pelajar miskin daftar subjek. Universiti awam tidak boleh menghalang pelajar yang tidak mampu membayar yuran pendaftaran dari mendaftar subjek pada setiap semester atau memenduduki peperiksaan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pembentangkan bajet, Anwar yang juga Menteri Keuangan menegaskan pelajar tidak seharusnya dinafikan hak untuk belajar hanya kerana masalah kewangan. Dia berkata yuran pendaftaran masuk ke universiti dihadkan tidak lebih 1,500. Ini supaya pelajar yang layak mendapat pendahuluan PT-PTN
mampu membayar jumlah tersebut. Saya tidak akan sama sekali mengizinkan mahasiswa, khususnya daripada keluarga susah, yang mendapat tempat di universiti dihalang atau dinafikan hanya daripada mendaftar kerana tidak mampu melunaskan bayaran yuran kemasukan pengajian. Tidak ada duit untuk bayar yuran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalang mahasiswa mengambil peperiksaan. Anwar berkata pada sama-sama pelajar sedia ada yang tidak mampu tidak lagi akan disekat bagi mendaftar subjek pada setiap semester dan bayaran boleh dilunaskan setelah pendaftaran subjek. Ni ada yang berlaku tuan-tuan. Universiti kalau tak habis bayar yuran dan sebagainya, maka dia tak boleh ambil exam. Mamak tu, minah tu dah setengah dah dalam pengajian, dah halfway, pinjaman pun dah berjalan, tak habis belajar, dibuang, dia kena bayar balik pinjaman tu. Tapi diploma degree pun tak dapat, pinjaman kena bayar. Nanyalah kat member tu, nanyalah kat orang tu, dia apa ada dekat situ, tujuan dia untuk belajar. Mungkin dia tak mampu. Ya, Datuk Seri Anwar kata, jangan jadikan itu alasan untuk sekat mereka. Apa mekanisme? Itu mungkin Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi lebih tahulah. Kan? Menteri Pengajian Tinggi lebih tahu. Dalam masa yang sama, banyak skim ni tuan-tuan. Saya nak bawa satu-satu. Satu-satu ni terlalu banyak. Skim tunai ramah STR ditambah baik. Kadar maksimum RM3,700 tuan-tuan. Skim tunai ramah akan ditambah baik dan ditingkatkan di bawah Belanjawan 2024. Seperti yang dicadangkan di bawah bajet baru itu, jumlah maksimum STR dinaikkan daripada 3,100 kepada 3,700. Engkau orang nak BRIM dulu berapa je? 2,000 pun tak sampai BRIM dulu. Ini 3,700 tuan-tuan. Kadar minimum untuk golongan belia naik daripada 350 kepada RM500. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum 300. Untuk STR 2024, bayaran pertama dinaikkan kepada RM500, insya-Allah disalurkan sebelum Ramadan, kata Perdana Menteri. Anwar juga terus mengumumkan sumbangan asas ramah iaitu SARA dan mengkredit ke dalam MyCard 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Sumbangan asas ramah dia akan kreditkan ke dalam MyCard 200,000 penerima STR. Sebelum ini, skim SARA hanya melibatkan 200,000 penerima dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan. Melalui SARA, penerima hanya perlu pergi ke kedai-kedai runcit untuk membeli keperluan asas hanya dengan menggunakan MyCard. Okey, MyCard anda mengambil kira maklum balas yang baik, kerajaan memutuskan untuk meluaskan manfaat SARA kepada 700,000 penerima STR yang akan menerima RM100 daripada 200,000 dan naik kepada 700,000 orang yang akan terima SARA ni tuan-tuan. Di mana RM100 selama 6 bulan akan dimasukkan ke dalam MyCard anda. Banyak lagi, dan saya tak nak sebut lah, terlalu banyak. Terlalu banyak untuk kita nak ulas satu persatu. Tapi saya nak bagi tahu macam ni lah tuan-tuan. Bahawa bajet kalau dikendalikan oleh orang yang betul. Sebab itu bila sebuah negara ini ditadbir oleh orang yang amanah dan juga orang yang berkompeten, bijak dalam mentadbir, maka insya-Allah negara kita ni boleh maju. Negara kita ni boleh lebih baik. Ini baru sedikit tuan-tuan. Baru tahun pertama. Ini bajet yang kedua, tetapi tahun pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita kena ingat tahun bajet yang lepas tu dia tak sempat nak buat apa-apa. Belum sempat buat apa-apa lagi. Tapi bajet tahun hadapan, yang ini dah setahun beliau menjadi Perdana Menteri. Dan kita nampak bagaimana perkara ini dilakukan. Dan untuk Sabah Sarawak pula, ini saya nak cerita. Ni orang Sabah Sarawak tak boleh komplain dah. Jangan komplain kata inilah parti Malaya. Malaya ambil harta kita. Malaya ambil kekayaan kita. Okey, saya cerita. 12.4 bilion diperuntukkan untuk Sabah dan Sarawak untuk menzahirkan kesepakatan yang dicapai. Pemimpin dahulu dalam perjanjian Malaysia terus direalisasikan dalam kerajaan perpaduan dalam Belanjawan 2024 masyarakat madani dengan jumlah 12.4 bilion diperuntukkan untuk pembangunan di Sabah dan di Sarawak. 12.4 bilion. Perdana Menteri berkata ketika membentangkan sebanyak 6.6 bilion untuk Sabah dan 5.8 bilion untuk Sarawak, iaitu meningkat tahun lepas 5.6,
Tahun ini Anwar bagi 5.6. Tahun ini Anwar bagi 5.8 untuk orang Sarawak. Bukan itu saja. Untuk YB Junaidi ada sebut pasal di dalam perkara 112D kalau tak silap perlembagaan, Sarawak hanya terima 16 juta je. 16 juta saja. Tetapi tahun ini kerajaan Anwar Ibrahim telah menaikkan kepada 300 juta. 300 juta bagi Sabah dan Sarawak 125.6 juta. Oh, ya betul. Saya telah meningkatkan kadar pemberian khas interim untuk Sabah dan Sarawak kepada 300 juta berbanding 16 juta bagi Sarawak dan 125.6 juta bagi Sabah sebelum ini. Okey. Bermakna jumlah ini telah bertambah totalnya kepada 300 juta on top of 6.5 dan 56 bilion untuk Sabah dan Sarawak. Bila saya menyertai Parti Keadilan dulu kan, kami di Sarawak menyertai Parti Keadilan. Soadi, kenapa kau tak sertai parti lokal? Itu parti Melaya. Parti Keadilan bukan parti Melaya. UMNO parti Melaya. Parti Keadilan parti nasional, parti seluruh Malaysia. Saya kata, kenapa kami menyertai Parti Keadilan? Orang Sarawak kata, sertailah parti lokal. Saya kata, parti lokal takkan boleh selesaikan masalah Sarawak. Saya kata, the only parti yang boleh selesaikan masalah Sarawak, masalah Sabah adalah parti nasional. Di sini peranan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden kami dalam Parti Keadilan. Lihat bagaimana tahun lepas 5.6 bilion, tahun ini 5.8 bilion. Lebih 11 bilion dah diberi kepada Sarawak dalam tempoh 2 tahun. Bilion, tuan-tuan. Kalau orang Sarawak komplain lagi kata tak cukup, aku tak tahulah. Dan on top of that, sejak tahun lepas, any project bawah 50 juta, kerajaan Sarawak lulus, tak payah melalui federal. Dan lebih 1 bilion sudah diluluskan oleh kerajaan negeri Sarawak. Lebih 1 bilion. Apa nak komplain lagi, tuan-tuan? MA63. Yang itu YB Fadilah. Fadilah yang handle. Kalau tak ada puas hati, tanya Fadilah. Jangan tanya PMX. Tapi tuan-tuan, dalam pada pembentangan bajet yang sangat menarik ini, ada juga pihak yang bangang. Aduh, aku tak tahulah macam mana dia ni boleh menjadi ahli parlimen, tuan-tuan. Baik. Siapa? Wan Ahmad Faizal. Wan Ahmad Faizal akui keliru dengan pembentangan bajet 2024. Bukan keliru. Dia ni yang cadangkan kita cetak duit, tuan-tuan. Aduh. Ahli Parlimen Macang. Oh, Macang. Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad mengakui beliau keliru dengan pembentangan bajet 2024 oleh Perdana Menteri. Menurutnya, ia berikutan ada beberapa fokus utama tidak disentuh secara spesifik. Walaupun ada beberapa perkara telah disentuh dalam pembentangan bajet rancangan Malaysia ke-12, tapi biarlah akan ada huraian balik. Tetapi ia tidak berlaku. Sebagai contoh, mengenai pelaburan yang digembar-gemborkan sebelum ini mengenai Tesla dan sebagainya. Sebab kita hendak tahu, adakah ia benar-benar turun ke bawah, iaitu kepada rakyat, katanya. Baik. Saya jawab. Tak payah Anwar jawab, saya jawab. Faizal, investment tak ada kena-mengena dengan bajet. Kau ni tahu ke tak tahu? Pelaburan tak ada kena-mengena dengan pembentangan bajet. Bajet ni adalah apa yang bakal kita... Ni saya nak ajar sikit lah Wan Ahmad Faizal lah kan. Ahli Parlimen Macang ni kan. Kesian orang Macang. Bajet. Kau ni tidur ke dalam pembentangan bajet selama-lama ni? Aku yang bukan ahli parlimen ni, aku faham bajet tu. Bajet, dia akan bentangkan apa pendapatan yang kita mungkin boleh dapat daripada tahun depan 2024, dan apa perbelanjaan yang kita akan belanjakan pada tahun hadapan. So, pendapatan kita dapat daripada mana? Majoriti pendapatan kita daripada cukai. Majoriti pendapatan negara datang daripada cukai. Okey? Jadi daripada cukai itu kita calculate. Kita dapatlah jumlah berapa jumlah GDP yang kita mungkin boleh dapat pada tahun hadapan. Itu jumlah dia. Berapa kita jumlahkan. Okay. Itu unjuran kita. Now, Tesla datang itu pelaburan.
Itu tak ada kena-mengena dengan cukai, tak ada kena-mengena dengan... Dia adalah cukai tu nanti ada. Berapa jumlah dia nak dilaburkan, berapa... Itu tak ada kena-mengena dengan bajet. Itu pelaburan. Kalau itu pun kau tak faham, macam mana kau dah jadi ahli parlimen? Patutlah kau keliru. Benda basic macam tu pun kau tak tahu. Dia sebenarnya macam ni tuan-tuan. Dia keliru sebab dia tak tahu nak bangkang apa. Bajet ini terlalu baik sampai dia tak tahu nak bangkang apa. Sebenarnya, hakikatnya 1.1 bilion untuk tolong orang negeri-negeri kau settlekan masalah air. Yang 33 bulan 2 tahun lebih kau orang tak boleh settlekan pun. Walaupun bajet kau 600 bilion keluar, 2 kali bajet keluar, buat darurat, tak boleh settle masalah air. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali bajet, 2 kali bajet lah. Itu bajet itu tak kira sebab dia baru jadi Perdana Menteri. Ni bajet ini masuk bajet yang sebenar ini terus 1.1 bilion untuk selesaikan masalah air dekat negeri korang lah. Ni dia Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, tuan-tuan. Yang ini kau keliru. Bukan keliru, dia sendiri tak reti. Dia sendiri tak reti dengan benda-benda macam ni. Benda asas macam ni tak reti. Macam mana lah agaknya. Entahlah tuan-tuan. Tapi tak apalah. Itulah level mereka. Okey. Ada satu benda besar juga dibentangkan semalam dalam bajet ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyebut mengenai subsidi. Untuk makluman kita, bahawa subsidi telah meningkat sebenarnya daripada 60 lebih bilion kepada 80 bilion untuk tahun ini saja. Jadi ada usaha untuk tahun hadapan bahawa akan ada rasionalisasi kepada subsidi dan juga pensasaran kepada subsidi. Okey, pensasaran kepada subsidi, di mana subsidi itu akan disasarkan. Now, isu dia apa, tuan-tuan? Saya baca tentang masalah subsidi bersasar ini, dan saya dengar ada beberapa profesor lah, ekonomis dan profesor dalam ekonomi membentangkan isu ini sebelum kita jadi kerajaan, sebelum Pakatan Harapan jadi kerajaan. Dia kata isu yang paling besar kepada subsidi bersasar ini adalah, ataupun cabaran paling besar adalah tentang database. Tentang database. Okay. Sebelum saya pergi kepada database pengundi, database orang yang miskin dan yang kita nak sasarkan itu, saya nak baca perkara ini. Ramai M40 sudah jadi miskin bandar. Okey. Merak jalanan ni penulislah amat setuju bila kerajaan nak kaji semula berkaitan pengkelasan B40, N40 dan T20 yang selama ini hanya tengok kepada pendapatan semata-mata. Tambahan pula, pergerakan gaji atau pendapatan golongan N40 tidak selaju pergerakan peningkatan kos sara hidup dan kenaikan harga barang yang mencanak. Jadi, bila pengkelasan ini berterusan dibuat berdasarkan angka pendapatan isi rumah semata-mata, golongan M40 semakin tersempit dengan suasana ekonomi dan sara hidup. Pendapatan isi rumah M40 dalam lingkungan 7,000 hingga ke 10,000, tapi hidup seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Pulau Pinang, Johor Bahru telah menjerumuskan mereka menjadi B40. Faktor juga perlu ditengok kepada tanggungan untuk golongan M40. Kalau golongan M40 isi rumah sebulan dengan 6 anak yang masih belajar, mereka terpaksa membawa sewa rumah dan sebagainya. Baik. Baru-baru ini Rafizi ada mengumumkan bahawa klasifikasi M20, M40, T20, B40 ni akan diubah. Bagaimana dan kenapa, apa signifikan dia dengan perkara yang saya sebut tadi berkenaan dengan isu subsidi bersasar? Cabaran kepada subsidi bersasar adalah bagaimana kita nak mengenal pasti siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Di sinilah, ini setahun ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kerja Rafizi. Ini kerja Rafizi ni. Orang kata raja formula. Inilah formula selama 1 tahun. Rafizi telah buat satu database dinamakan PADU. PADU database. PADU government database. Okay. Now, apa itu PADU? Okey. PADU ini adalah satu data rakyat di mana menggabungkan lebih 270 database daripada semua kementerian. Sama ada Kementerian Persekutuan,
kementerian negeri, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, badan-badan berkanun, melalui data-data yang ada, semua dikumpulkan di bawah satu data yang dinamakan sebagai padu. Kan? Padu ini adalah satu tempat lah untuk dia nak kumpulkan. Okey. Padu ini adalah pengkalan data utility kebangsaan. Alright. Kenapa perkara ini penting, tuan-tuan? So, daripada padu ini, baru kita boleh betul-betul klasifikasikan rakyat kita. Macam kita sebut tadi. Sebelum ini, siapa dia M40? M40 adalah mereka yang bergaji, contoh kita kata, tadi saya baca, gaji 7,000 ke 10,000, M40. Oh, dia kata, 7,000 ke 10,000, M40 lah. Isu dia, seorang yang bergaji, ambillah 7,000. Katakanlah dia gaji 7,000. Tapi dekat dalam rumah tu, isteri tak bekerja. Jadi ini pendapatan isi rumah. Kita sebut pendapatan isi rumah 7,000. Katalah suami dia pendapatan isi rumah 7,000. Isteri tak bekerja. Anak 6 atau 5, ambil 5, semua masih bersekolah. Dengan seseorang yang bergaji 7,000 juga, isteri tak bekerja, tetapi anak seorang dan dah grad, contoh. Dua-dua tinggal di area Kuala Lumpur, contoh. So, yang bergaji 7,000 anak seorang yang dah habis belajar, dengan gaji 7,000 anak 5 orang yang masih belajar, pendapatan mereka sebenarnya berbeza. Sebab itu, dia padu ini nanti dan juga klasifikasi baru ini, dia akan menilai berdasarkan kepada take home salary dipanggil. Take home salary adalah dia akan melihat kepada berapa nilai bersih setelah ditolak semua kos. Baru kita klasifikasikan. So, ada kemungkinan gaji dia 7,000. Tetapi klasifikasi dia mungkin dia golongan dikira sebagai miskin bandar. So, tuan-tuan, satu hari nanti kalau tiba-tiba tuan-tuan diklasifikasikan sebagai miskin, janganlah tuan-tuan marah pula. Apa tujuan klasifikasi tersebut? Tujuan dia, itulah kita kata tadi, pensasaran kepada subsidi. So, ada kemungkinan, saya tak tahu mekanisme khusus, tapi ada kemungkinan sesiapa yang layak untuk menerima subsidi berkemungkinan akan dapat kad. Dan kad itu digunakan untuk tuan-tuan membeli subsidi. Dan mereka yang tidak layak, macam tadi Datuk Seri Anwar dalam bajet menyebut 50% subsidi elektrik. Sebelum yang baru-baru ni orang kata ada penyelarasan electricity, 50% subsidi yang kerajaan letak dalam elektrik enjoyed by T20 yang paling kaya. Kenapa, tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, rumah orang T20 yang betul-betul super, T20 yang level 1 lah, yang ada yang level bawah juga, yang betul-betul kaya ni, aircon berapa? Belum kita tengok dia punya lampu, mungkin apa orang kata hiasan-hiasan dia, mungkin sebulan dia bayar 2-3 ribu elektrik saja. So 2-3 ribu elektrik, majority of it kerajaan yang subsidi, tapi dia kaya. Sedangkan orang miskin, mungkin dia ada tak pakai aircon, pakai kipas angin. Akhirnya subsidi tadi tu, orang kaya tu enjoy more daripada orang miskin. So apa kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan ni buat? Dia buat mana-mana T20 yang mana pendapat dia punya bil lebih 700, dia tak enjoy, dia tak akan dapat subsidi. Bawah 700 dapat subsidi. Kenapa? So kalau dia dah kaya, setakat nak bayar gaji bil 2-3 ribu tu dia tak ada isu. Orang kaya yang komplain bayar bil mahal, dia bukan orang kaya, tuan-tuan. Dia sama ada kaya, dia tak kaya tapi buat-buat kaya, atau dia kedekut. Dia dua je. Tapi orang betul-betul dia tak kisah. Okey lah, tak kisahlah. Bil setakat berapa? 2,000. 2,000 tak ada hal. Serius saya cakap, kalau orang tu betul-betul kaya, setakat jumlah tu dia tak ada masalah. Betul saya kata. Tetapi rakyat bayar 2-300 pun, rakyat akan terasa. Itu kita kena faham. So sebab itu pengklasifikasian itu semula itu sangat penting. Tuan-tuan tanya setahun ini kerajaan Pakatan Harapan ni buat apa? Bajet ini sebenarnya banyak mendedahkan apa yang sebelum ini. Ni benda yang kita buat ni, kerajaan sebelum ini tak pernah buat. Apa yang kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan ini buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim Rafizi Ramli dan sewaktu dengannya ni buat, kerajaan sebelum ini tak pernah fikir pun. 270 agensi, termasuk federal, state dan juga badan berkanun, digabungkan database mereka di bawah padu, dan daripada situ dia kaji siapa layak, siapa tak layak, siapa miskin, siapa tak miskin, siapa yang mampu, siapa tak mampu sebenarnya. Di sini baru kita akan nampak pengklasifikasian yang betul. Ini tuan-tuan, ini yang kita kena faham dan kita kena tahu. Baik,
kita pergi kepada politik pula. Baik. Kita pergi kepada scene politik. Right. Baru-baru ini tuan-tuan. Sebelum kita pergi kepada siapa yang pergi nak lompat ataupun nak pergi sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada pembangkang, dan apakah dia telah hilang jawatan dia sebagai ahli parlimen kerana dikira lompat parti. Sebelum itu, saya nak bawa Sanusi dan PAS kata akan saman siapa yang tuduh mereka sorok beras. Okey, tuduh sorok beras. PAS Kedah ancam mahu saman. PAS Kedah memberi amaran akan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang mendakwa mereka terlibat dalam menyorokkan beras di negeri itu. Pesuruhjaya PAS Ahmad Yahya berkata pihaknya tidak mengambil ringan tuduhan yang mendakwa mereka menjadi dalang utama dalam kekurangan bekalan beras. Tuan, ini kita nak cerita 5 kilang beras disita. 5 kilang beras disita. SPRM serbu 5 kilang beras hari ini. Di manakah kilang beras tersebut, tuan-tuan? Isu beras SPRM serbu bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 5 kilang beras hari ini. Semalamlah Suruhanjaya Penjagaan Rasuah hari ini dijangka membuat serbuan di 5 buah kilang beras lain selepas sebuah kilang beras di Kedah disita kerana disyaki menyorok beras putih tempatan seberat 180 tan semalam. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, koyak dah Sanusi. Dia kata nak saman. Saya akan saman. Sesiapa yang mengatakan kami ini sembunyi beras, saya akan saman. Kan? Dia kata dia nak saman siapa yang kata dia nak sembunyi beras. Sanusi sudah koyak. Sanusi sudah koyak. Dia kata dia mau saman. Isunya, tuan-tuan, isunya dia nak saman tu, dia nak saman siapa? Kerana kalau kita tengok isu beras yang disembunyikan tu memang disembunyikan, dan persembunyian itu berlaku di negeri Kedah. Tapi itu kilang tak ada kena-mena dengan Khamis. Okey, Exco Negeri Melaka boleh pergi serbu kilang yang tak nak letak harga mengikut apa yang kerajaan nak dan ancam untuk tarik balik. Itu Exco buat kerja. Exco Kedah buat apa? Tidur. Exco Kedah buat apa? Kalau Exco Melaka yang korang kata kafe dulu tu boleh buat kerja, bukan Exco Melaka tu kafe lah, tapi orang BN akan berkata kafe kan, pun boleh buat kerja dengan baik. Ni Exco dekat negeri Kedah ni buat apa? Sampai 180 tan metrik beras boleh disembunyikan, sedangkan perkara itu menyebabkan negara menghadapi kesulitan. Dan federal pula kena ambil tindakan, kena serbu. Habis kerajaan negeri buat apa? Tidurkah? Tidurkah? Dan dalam pada masa yang sama, dalam pada mereka ini, kan saya, tuan-tuan ingat tak? Kalau tuan-tuan ingat yang saya pernah kata dahulu, ada beberapa pimpinan PAS yang telah ada camp A, camp B kan, yang telah mula berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Kerajaan Perpaduan, dan nak menyertai Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan ingat tak apa yang saya cakap dahulu? Lepas tu ada orang maki saya, tak ada Lais, kau nak menipu lah, kau sembang lah. Okay. Pokok takkan bergoyang kalau angin tidak ada yang meniupnya. PM tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat dasar diterima. Ketika Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran itu ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa akan datang. Dalam temu bual Time Magazine disiarkan dalam talian semalam, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan, kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal lagi. Lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara. Datuk Seri Anwar ni berlapis. Dia kata dia hantar,
Sebenarnya tuan-tuan, negosiasi itu ada. Saya dah cakap dah. Ni Datuk Seri Anwar dah sahkan. Tawaran itu dah diberi. Cuma sekarang ini terpulang sama ada pimpinan PAS mau nerima atau tidak. Kan? Kita nak terima PAS ni, dia macam ni tuan-tuan. It's better PAS bersama dengan kita dari PAS melawan dengan kita. Kenapa? Kan saya sebut 2 hari lepas, 3 hari lepas tentang kestabilan politik. Tapi tak ada PAS pun kita tetap stabil. Ya, betul. Saya setuju. Tak ada PAS pun kita dah hampir 2/3 dah sekarang ini. Saya setuju. Kan? Tetapi bila ada PAS dekat situ, tak ada lagi ura-ura orang nak, orang kata apa, tarik balik. Sokongan lah, tak jadilah, itulah, inilah, tak ada. Kan? Benda itu tidak, mungkin sukarlah berlaku. Kan? Mungkin sukarlah nak berlaku. Dan kata mustahil itu tidak. Tetapi sukarlah nak berlaku. Dan dalam masa yang sama, macam saya kata hari itu, bahawa Bersatu dan PAS ni akan berpecah. Bersatu dan PAS ni akan berpecah. Kenapa berpecah tuan-tuan? Saya kata, dia kata, ada orang, dia orang buat live, dia kata, kerajaan akan tumbang selepas 6 PRN. Saya kata selepas 6 PRN, yang akan tumbang adalah Perikatan Nasional. Tuan-tuan ingat tak apa yang saya kata? Selepas, apa orang kata, selepas 6 PRN, yang akan tumbang adalah kerajaan, adalah Perikatan Nasional. Nampak? MP Kuala Kangsar sokong Anwar kekal dengan Bersatu. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya itu bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dalam mengutarakan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan. Tuan-tuan, seorang ahli Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Saya kata ada 3 ke 5 orang lagi yang insya-Allah akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri tidak lama lagi. Sama ada daripada PAS ataupun daripada Bersatu. Doesn't matter. Tetapi ada 3 ke 5 orang lagi yang berminat sekarang ini nak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Nah, timbul persoalan. Kalau ada yang Fazil daripada PAS tu kan, pemuda PAS, dia kata, tengok tak tumbang pun kerajaan, sedangkan dia kata bahawa dia sokong PMX. Tak kira lompat parti pun. Betul ke tak kira lompat parti? Baik, saya cakap macam ni. Untuk nak considerkan benda ini sebagai lompat parti, dia 2 perkara kena berlaku. Either or. Pertama, sama ada dia keluar daripada parti dia, sama ada jadi bebas, ataupun dia menyertai parti lain, itu dikira sebagai lompat parti. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipecat oleh parti dia. Okay? So far, dia tidak dipecat oleh partinya di atas dasar tersebut. So sebab dia kata, kalau macam tu UMNO pun boleh sokong kita. Ya. Kalau UMNO nyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional, kalau dia dipecat, daripada situ dia dikira sebagai telah mengusungkan jawatan dan dikira lompat parti. Kerana telah melanggar dasar parti. Tapi kerana dia tidak dipecat, seolah-olah Bersatu nak beritahu yang ini tidak melanggar dasar parti. Kalau betul ini dikatakan melanggar dasar parti, pecatlah. Apa yang menghalang Bersatu daripada memecat ahli parlimen Kuala Kangsar? Saya tanya. Apakah yang menghalang Bersatu dan Perikatan Nasional daripada memecat ahli parlimen Kuala Kangsar? Kerana apa? Kerana mereka tahu kalau dia pecat, dia akan dikira lompat parti, PRK akan berlaku, Kuala Kangsar boleh tumbang. Dia takut perkara itu berlaku. Dan terdapat tuduhan oleh Perikatan Nasional hari ini. Perikatan Nasional menyatakan mengutuk sekerasnya tindakan kerajaan Madani yang berterusan menyalahguna kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Adalah dipercayai bahawa intimidasi dan ugutan inilah yang digunakan ke atas ahli parlimen Kuala Kangsar bagi mendapat sokongan agar kerajaan Madani kembali memperoleh sokongan 2/3 majoriti di parlimen. Pada 1 Oktober, ahli parlimen Kuala Kangsar dibawa untuk bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Sebelum itu, pada 26 September, ahli parlimen Kuala Kangsar didatangi oleh seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri di sebuah lokasi sekitar Damansara.
Beliau telah ditekan dan didesak untuk menyokong Perdana Menteri serta dijanji habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. Dalam pertemuan bersama pengurusi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, Ahli Parlimen Kuala Kangsar juga kelihatan amat tertekan akibat intimidasi yang dikenakan terhadap beliau. Perikatan Nasional pada masa yang sama kesal di atas kenyataan media yang dibuat secara terburu-buru oleh Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Kenyataan beliau dengan menggunakan hujah peruntukan pembangunan sebagai alasan amat berbeza dengan penjelasan yang diberikan kepada beberapa pemimpin parti. Baik. Soalan saya mudah saja. Pertama, kalau intimidasi, okey, dia kata pegawai tinggi SPRM, kenapa tak buat laporan polis? Siapa pegawai itu? Siapa Tan Sri tersebut? Sebab intimidasi ni tuan-tuan adalah satu jenayah. Kenapa keluar kenyataan sedemikian sahaja? Ketiga, kenapa tak nak pecat Ahli Parlimen Kuala Kangsar? Itu soalan saya. Kenapa takut nak pecat? Adakah sebenarnya, sememangnya, hakikatnya tak ada intimidasi pun, tak ada ugutan pun? Tuan-tuan, tak perlu 2/3 di Parlimen. Majoriti dah cukup. Ni beza. Katakanlah nak majoriti tak. Ingat tak zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri, nak majoriti tak majoriti, nak majoriti, itu okey lah, mungkin lah intimidasi. Yang ini tolak satu je daripada 2/3. Syed Saddiq keluar dah tak 2/3, tetapi tetap majoriti. 140 lebih kerusi menyokong Perdana Menteri. Dia nak 2/3 kenapa? Untuk apa? Nak luluskan apa? Oh, nak luluskan persempadanan. Persempadanan tidak perlu 2/3. Yang perlu 2/3 tambah kerusi parlimen, ya. Tambah kerusi parlimen perlu 2/3. Persempadanan tak perlu. Majoriti cukup. So, untuk apa? Soalan saya, untuk apa? Sebab itu saya kata, perkara ini hanya intimidasi. Bukan intimidasi, hanyalah trik. Tahu tak? Alasan. Dia sebenarnya tak ada hujah pun. Hujah tak ada. Kan? Kerana apa? Kerana memang betul Ahli Parlimen apa orang kata, Kuala Kangsar sememangnya adalah telah menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Jadi sokongan itulah diberi. Diorang dah checkmate, tuan-tuan. Bila diorang dah checkmate, diorang dah tak tahu nak buat apa. So dia katalah ada intimidasi, ada apa orang kata, inilah dia buat macam ni macam tu. Ada orang Tan Sri ni jumpa yang dekat dengan Perdana Menteri, menawarkan jutaan ringgit. Dalam masa yang sama dia kata ada kes dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita, kalau ada kes tak perlu jumpa dengan dia pun. Kalau kita nak kata ugut, tak perlu jumpa dengan dia pun. Ramai lagi ahli Perikatan Nasional yang ada kes. Buat apa nak pergi jumpa dengan dia? Apa specialnya dengan dia? Oh, dapat 2/3. Saya kata tadi 2/3 untuk apa? Tak, 2/3 tu untuk apa? Tak ada apa yang kita perlukan untuk 2/3. Bajet hanya perlukan majoriti. Persempadanan semula hanya perlukan majoriti. Untuk apa 2/3 tu? Sampai nak kena hantar orang, nak kena ugut, nak kena intimidasi. Dia cakap macam ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dulu dia buat macam tu. Kan saya kata, pengkhianat akan dikhianati. Ahli Parlimen Kuala Kangsar pergi terangkan kepada parti kenapa dia sokong PMX. Tapi saya percaya Ahli Parlimen Kuala Kangsar tak pernah cakap pun yang dia diintimidasi. Saya percaya. Kalau tak, kenapa yang keluar kenyataan tadi tu Hamzah, bukan Ahli Parlimen Kuala Kangsar? Saya boleh bawa 2-3 cerita Ahli Parlimen Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan, yang sendiri cakap dengan saya, mereka dibayar jutaan ringgit supaya melompat. Saya boleh namakan nama-nama dia orang. Personally datang jumpa saya dan bercerita. Ada yang kalah dah sekarang ini tak jadi Ahli Parlimen, dan mereka cerita pada saya, Iswardi, ini cerita dia. Lillahi ta'ala, saya kata. Dia orang cerita pada saya. Tetapi kerana pada masa itu, sokong tak sokong. Ingat tak? Majoriti tu kira 50-50. Hampir 50-50. Sekarang ini 2/3 dah. Dah hampir 2/3. Kenapa tak perlu intimidasi? Tuan-tuan, kalau betul ada kes,
Senang je pergi tangkap lah. Dah tangkap, dapati bersalah, buat PRK, menang kat kawasan tu, cukuplah 2/3. Kenapa perlu nak intimidasi? Ini saya kata, dia orang sendiri tak ada hujah. Kan? Dia orang sendiri tak ada hujah. Kes terbaru juga, bila kita cerita fitnah ni tuan-tuan, Sanusi. Yang ni kita Sanusi ni menarik. Sanusi kena saman oleh Vincent Tan 200 juta, oleh Amiruddin. So dua pihak yang saman dia. Vincent Tan saman dia, Amiruddin saman dia. Vincent Tan, dia jawab, okey, bila dia dah saman dalam kes saman fitnah, so dia kena jawab balik. Dia jawab, dia kata dalam keadaan sekarang ini, dia kata, keadaan sekarang ini, kita perlukan, dia berceramah, dia kata what do you call that, dia adalah ucapan dia kata Amiruddin ni korup dan sebagainya. So bila dia hantar surat jawapan, ni jawapan saya, bila dia hantar surat jawapan, dia cakap, saya tak pernah kata Vincent Tan tu korup, saya tak pernah kata Amiruddin tu korup. Dan baru-baru ini tulis, dia kata apa, saya terpaksa pertahan diri setelah difitnah MB Selangor. Menteri Besar Muhammad Sanusi berkata, rakan sejawat ni di Selangor Amiruddin berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuh reputasi. Menurut Sanusi, ini jadi sebab kenapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi 10 Oktober lepas, lepas berhubung saman fitnah Amiruddin terhadapnya. Mengenai dakwaan, Menteri Besar itu terbabit dengan skandal jutaan visitan bagi projek pembersihan Sungai Kelang. Tuan-tuan, dia fitnah, kan? Dia fitnah Amir, dia fitnah Vincent Tan. Bila cerita Amir ni, dia tulis, dia jawab. Bila hakim tanya, okey, bagi surat jawapan, kenapa kamu mengatakan kamu tidak fitnah Amir? Saya tidak fitnah Amir, sebab apa? Sebab dia yang fitnah saya dulu. Saya cakap lah. Dia cakap, saya cakap. Aku kata kat dia, dia kata kat aku balik. Aku kata kat dia balik, dia kata kat kau balik. Aku kata kat dia balik. Tuan-tuan, itu ingat defense ke? Teruk Sanusi kena lepas ni, tuan-tuan. Itu bukan defense. Tuan-tuan, mari kita dengar apa yang Sanusi ucapkan dalam ucapan tersebut. Okey? Apa kita dengar? Alah ni mereka duk bongkar ada skandal Menteri Besar Jokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor, macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada token ni. Macam mana token ni ambil alih anak syarikat MBI 55%. Ni tengah duk hangat ni. Tuan-tuan tunggu sehari dua ni cahaya meletup. Kita nak tengok muka dia letak di mana. Muhammad Sanusi makna menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Tycoon itu sebagai korup. Menurut Sanusi, rakyat Malaysia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya, kenyataannya tidak akan menyebelahi tycoon-tycoon besar, bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Vincent Tan, pengasas bersama Kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen sempena PRN di Jitra. Vincent Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepada Sanusi dan menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu serta ganti rugi sebanyak 200 juta ringgit. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar sendiri kan? Apa dia kata tadi? Dia tak kata, dia kata tak korup. Dia kata saya tak pernah kata korup. So Amiruddin pun dia kata tak pernah kata korup. So sekarang ini persoalan dia kena buktikan dakwaan berkenaan dengan projek. Dia dapat projek, bagi projek, dapat duit, kerugi serat. Yang itu yang sebenarnya dia kena buktikan kat mahkamah, bahawa fakta itu benar. Itu cara dia nak menang kes ni.
Kalau dia gagal membuktikan perkara tersebut, dia akan kalah dan dia kena bayar at least 200 juta kepada Vincent Tan. Mungkin tak sampai 200 juta. Doesn't matter lah. Tetapi jumlah itu dia kena bayar kepada Vincent Tan. Itu baru Vincent Tan. Belum kita cerita hal Amir tadi sebab dia ada dua. Dia tak perlu bukti. Dua-dua ni dia kena buktikan kenyataan dia tadi. Kenyataan apa yang dia kena buktikan? Kenyataan awal tadi berkenaan dengan korupsi. Tuan-tuan dengar kan? Yang itu dia kena buktikan. Yang itu dia kena buktikan. Dan dalam pembuktian itu nanti, di situ nanti kita kena faham betapa dia tak akan boleh, dia akan kalah kat situ. Fitnah ni tuan-tuan dimulakan oleh ni, kaki-kaki fitnah macam ni. Kemudian disebar dan disambut oleh orang-orang yang bodoh. Dan dia belega. Yang ni semua akan makan ni. Makan apa orang kata dosa-dosa fitnah ni semua yang menyebarkan tu semua ditanggung. Fitnah dia tuan-tuan bukan kira Islam bukan Islam, tak. Oh, kita fitnah orang bukan Islam tak ada masalah, tak ada. Islam ke bukan Islam, kamu fitnah, dosa tetap ada pada kamu, sama, equal. Memfitnah orang bukan Islam dan memfitnah orang Islam, dosa sama. Dah sama je dosa dia. Now, bagaimana Sanusi nak menang? Untuk Sanusi nak menang dalam kes ini, ni saya nak bagi nasihat sikit kepada peguam Sanusi. Okay, kita dengar balik apa yang Sanusi kata. Alah ni daripada bongkar ada skandal Menteri Besar Cokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor, macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada token ni. Okey. Dia ada dua pertuduhan. Satu pertuduhan 180 juta yang projek itu akan rugi. Itu dia kena buktikan. Dia kena buktikan yang itu. Yang kedua, dia kena buktikan bahawa Vincent Tan menerima 600 ekar secara percuma. Amir telah bagi Vincent Tan 600 ekar secara percuma di atas balasan projek whatever lah 180 juta yang akan rugi tu. Projek itu tadi dapat projek pembersihan Sungai Kelang. Daripada situ Vincent Tan dapat dia dibagi satu tanah 600 ekar secara percuma. Dua benda ini Sanusi kena buktikan dalam mahkamah. Kan? Sanusi kena buktikan. Jadi kalau Sanusi tak boleh buktikan, kita tanya, siapa yang memfitnah? Saya nak tanya, siapa yang memfitnah? Dan siapa yang percaya kepada fitnah Sanusi ni, sesungguhnya dialah orang yang zalim. Orang dok tuduh kerajaan ni zalim. Kerajaan ni zalim apa tuan-tuan? Kerajaan ni nak selamatkan negara daripada kezaliman ni, pemfitnah seperti kamu lah. Dia golongan ni mentadbir tak reti. Air negeri dia pun tak ada. Konon negeri je lapang padi. Tapi beras disorok. Lepas tu tuduh kerajaan ni gagal. Yang sorok beras dekat Kedah. Tapi kerajaan dikatakan gagal. Kerajaan federal. Tuduh orang itu sesuka hati dalam ceramah dia. Terima duit 180 juta. Orang bertepuk tangan. Takbir. Allahu Akbar. Fitnah. Yang itu betul-betul hijacking agama kita. Yang itu betul-betul hijacking. Orang kata apa? Ya, agama kita telah di-hijack oleh tuan-tuan. Pemfitnah. Tapi yang bestnya, jangan koyak lah. Jangan koyak. Sekarang ni dia pula yang koyak tuan-tuan. Kan? Dia pula yang koyak. Dia koyak macam mana? Kita tengok dia koyak. Kita akan ada satu skandal anak syarikat kerajaan negeri Punun ni lah, gagal supply beras tempatan dalam satu kontrak yang bernilai 100 juta.
Kononnya laporan tu keluar daripada SPRM dan dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat tanpa penjelasan yang sewajarnya. Laporan tergantung, seolah-olah peristiwa itu berlaku kemarin, padahal ia telah berlaku 2016. Tahun 2016 tu saya duduk pikul beras semua lah, tapi di kamp pelarian tu. Saya pada masa tu buat humanitarian mission di kawasan-kawasan bencana. Memang saya duduk pikul beras lah tu. Tapi di tempat lain lah. Saya pun tak ada adun lagi pun. Jadi bila lontaran itu dikeluarkan, atas kehendak siapa saya pun tak tahu. Gairah lah spekulasi di Bena seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan di Kedah ni, punca dia Sanusi. Sorok beras. Kan? Itu spekulasi yang cuba dibina oleh netizen ataupun petikan yang dibuat berdasarkan laporan tu. Mereka telah menyerbu tak pakai helmet. Dalam serbuan tak pakai helmet ni saya akan buat balasan kerana mereka telah memburukkan kerajaan negeri. Seolah-olah perkara itu disebabkan oleh kerajaan negeri, maka beras tempatan tak ada. Baik, kerajaan negeri buat apa? Kerajaan negeri buat apa? Yang serbu tu bukan kerajaan negeri. Yang serbu tu federal. Kalau tak serbu, kita pun tak tahu, mungkin banyak lagi. Kita sebut tadi 5 kilang lagi akan diserbu. Tuan-tuan, ni ada golongan-golongan inilah yang sebenarnya dah makin berpecah dah. Kan saya kata tadi, Kuala Kangsar dia kata intimidasi itu ini dan sebagainya. PAS pun dah ada yang mula datang jumpa ke PMX nak bincang. Saya kata 3 ke 5 insya-Allah akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri tidak lama lagi. So adakah akan tumbang? Saya kata kalau mereka lompat parti, kalau mereka dipecat atau letak jawatan, satu lagi saya lupa tadi, letak jawatan. 3 perkara ni baru dikira tumbang. Kalau tidak, kenapa kita tanya soalan ni, kenapa bersatu takut untuk nak pecat ahli Parlimen Kuala Kangsar itu? Fikir-fikirkan. Baik, tuan-tuan, siapa yang berminat untuk nak jadi ahli VIP sebab ahli VIP ni tak adalah apa pun, tapi kita akan dapat data apa, orang kata informasi macam kalau saya buat PowerPoint dan sebagainya, tuan-tuan akan dapat apa orang kata maklumat-maklumat terkini daripada saya lah. PowerPoint saya yang saya dalam presentation ni, saya akan apa orang kata, saya akan hantarkan ataupun berikan kepada inilah, kepada grup saya itu. Siapa yang berminat untuk menyertai grup tersebut, maka bolehlah menghubungi Ana dekat nombor ini, Ana ya 012-261-9418. Tapi jangan WhatsApp call, jangan call. Ini nombor WhatsApp saja, kan? Okay, so siapa berminat, just kata berminat nak menyertai grup VIP, nanti kita akan bagi link, tuan-tuan isi saja link tersebut. Okay, right. Nanti kita kalau macam kan saya buat presentation, saya buat presentation dalam bentuk PowerPoint ataupun apa-apa info yang mungkin saya tak cakap dalam live, mungkin juga saya akan buat macam Google Meet dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan boleh join. Terima kasih 10,266 orang menonton kita pada malam ini. Terima kasih yang bersama dengan kita, insya-Allah. Hingga kita berjumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan.